saya tadi dah bagi dah hint-hint dia kan, tapi saya nak terangkan sedikit profil tetamu kita pada hari ini. Yang mana dikenali sebagai Datin Ira Gani atau nama sebenarnya Nur Zaina Gani. Umurnya 37 tahun. Wah, muda lagi. Tak betul tu, 38 tahun ni. Tapi memang nampak 25 kan? Tak nampak macam 37 kan? Lepas tu berasa dia orang Perak, teman ke. Ingatkan Kedah, Datuk Kedah ya? Ya. Okey. Status berkahwin, ada 2 anak, macam tak percaya je. Kan? 2 anak ke ni? Betul. Dua dah. Anak umur berapa? Anak saya yang pertama dah 16 tahun. Ui. Dah boleh jadi boyfriend I dah sekarang. Okey, kira keluar orang kan? Betul. Yang kecil 12 tahun. Dah masa besar dah. Okey. Datin merupakan penuntut di Open International University dalam jurusan kecantikan. Ya. Patutlah. Nanti kita boleh share tips kan? Nama pun segmen permaisuri. Ramai pendengar-pendengar kita kat luar sana tu nak minta sikit tips daripada Datin kan? Kita bagi banyak. Bagi banyak. 1 jam kan? Okey. Dan seterusnya antara portfolio Datin, ahli lembaga pengarah Board Holding Berhad, pengarah Board Era Niaga. Memang businesswoman juga Datin kan. Yang paling penting pengasas Aura Sri, Aura Genius, Aura Sri Spa and Beauty. Itu baru masuk dia punya line dia. Lepas tu ada lagi pengasas Aura Sri Cosmetic Skincare Series, pengasas Aura Sri Nur Wajah. Antara lain-lain pencapaian yang pernah Datin sertai ataupun penglibatan Datin, pengasas produk kecantikan Aura Sri, usahawan selama 16 tahun ya Datin ya? Ya. Sekarang 38, kira awal umur 20-an dah mula berniaga Ya, berniaga awal, kahwin pun awal, semua awal. Bagus. Alhamdulillah katanya. Okey. Mentor Mara, program pembangunan usahawan, penerimaan anugerah usahawan muda Malaysia Universiti Malaya 2011. Finalis Wanita Ikon Malaysia 2007. Juga diiktiraf antara 22 most glamorous women in Malaysia. Wow. Kan kat Bani dia nampak tu tak lah. Itu yang mahal tu. Dan penerimaan anugerah image dan personaliti terbaik Mara 2011, dan juga merupakan seorang perunding motivasi bebas, perunding image dan personaliti profesional, personaliti jemputan TV radio, host program Feminine TV1 RTM. Hari tu saya ada tengok. Jadi program reality ikon siaran RTM dan ahli Malaysia Association of Professional Speaker. Okey, cakap tanya banyak pelibatan Datin pun sebagai seorang host ni kan. Tanya sejak bila Datin mula terlibat dengan menjadi host dan juga sebagai personality TV ni? Okey, secara jujurnya di sini kalau nak ikutkan, saya langsung tak ada background dalam broadcasting, dalam bidang penyiaran. Tapi saya pernah berimpian untuk terlibat dalam bidang penyiaran, sebab itu salah satu impian saya. Tapi bila bertanya kepada saya sejak bila secara seriusnya menjadi host TV, sejak 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Dan saya sebelum saya menjadi host TV ataupun sebagai penyiar TV ini, saya selalu menjadi tetamu jemputan di stesen TV sebenarnya. Jadi dari situ juga saya ada pengalaman, dan pengalaman itulah saya bawa, dan saya rasa bila saya ada peluang untuk saya terus serius dalam bidang penyiaran ini, saya tak akan lepaskan lah. Tapi saya bukan pakai kroni-kroni tau. Saya juga uji bakat. Aura Datin tu kuat tu. Tengok macam Datin ni ada potensi tu. Walaupun sebenarnya pada ketika itu yang datang masuk uji bakat, saya rasa saya yang paling muda faham maksudnya. Ada yang bracket lah. Tapi saya rasa macam itu bukan penghalang, sebab kalau kita rasa kita benar-benar inginkan apa yang kita mahukan, dan saya yakin pada diri saya, dan saya tahu itu adalah memang saya punya. So alhamdulillah rezeki saya ada di situ, dan sehingga hari inilah saya diberi kepercayaan, dan terima kasihlah sebenarnya kepada pihak RTM kerana percaya kepada saya. Tapi sebenarnya bukan, orang kata bukan mudah aku nak buat 2 kerja sekali kot. Ya, sebenarnya saya bukan 2 kerja tau. Saya macam-macam kerja.
satu usahawan lagi lepas tu. Saya bukan saja menjadi seorang usahawan dan juga dalam bidang penyiaran, dan saya juga sebenarnya seorang suri rumah sepenuh masa. Sebab saya tak ada pembantu rumah. Memang tak pakai pembantu rumah? Tera tak? Ini nak tahu tips. Sebab ada orang kata kan, nanti cerita lepas ni, dia kata kebanyakan suri rumah tak sempat nak berfashion, tak sempat nak merawat sebab tidak. kan. Tapi Tengok saya. Tengok saya. Tu nanti nak kena tanya tips dengan dating kan. Okey, kita berehat sebentar dan lepas ni kita akan kita korek-korek sikit lagi rahsia dengan dating. Semestinya di My Suara FM, Citra di sini kat konti ni penuh biasa ladies. Katanya perempuan kalau dah berkumpul dia memang macam gitu kan. Betul. Okey Datin, macam kita tahu tadi Datin juga merupakan seorang beautician dan juga merupakan seorang pengasas produk kecantikan. Jadi nak tanya juga Datin, macam mana Datin bermula sebagai seorang orang kata apa, usahawan kecantikan tu? Baik, saya sebenarnya kalau kita nak kongsi kat sini kan hari saya tak ada background sebagai seorang usahawan tau pada awalnya, sebab saya punya family pun tak ada yang berniaga. Tapi bila saya berkahwin, saya kahwin awal. Saya kahwin di usia 20 nak usia 21. Oh, muda. Bukan saya lah, suami saya ni sebenarnya nak saya cepat sangat kan. Okay. Semua salah suami. Perempuan takkan mengaku kalah. Okay. Lepas tu bila saya kahwin awal, bila pada ketika itu saya dah tak bekerja. Saya berjumpa dengan suami saya ni, kita pusing ke tempat dia dulu sebelum kita cerita pasal bisnes ni. Tak apa, seronok tu. Saya kenal dengan suami saya ni di tempat kerja yang sama. Saya menjadi orang kata pekerja di bawah dia. Dia bos saya lah. Sekretari ke? Kurang lebih begitulah. Ini bercinta dengan bos ni. Tapi saya masa bekerja di sana, kita tak boleh dibenarkan bercinta di dalam satu company sebab kita bekerja di hotel. Jadi bila dah ada hubungan di situ, saya kenal sangat singkat. 2 hari kenal. Senang je jumpa jodoh. Kan, itulah susah ni. 2 hari saya kenal. Lepas tu dia kenal dalam tempoh 2 minggu hantar rombongan berminang. Lepas hantar rombongan berminang 2 minggu, saya bagi tempoh ni lama, tapi tak lama, 3 bulan dah kahwin. Dan okey, lepas tu bila dah berkahwin, dia minta saya pun berhenti kerja sebab dia rasa macam tak boleh lagi nak duduk di situ sebab masa tu Datuk dah lama bekerja di situ, dah hampir 12 tahun. Lama. Jadi dia rasa dia tak perlu lagi nak ada di situ. Dia tahu potensi diri dia untuk pergi lebih jauh lagi. Dia rasa kenapa dia nak duduk di situ lama-lama. So dia keluar dan dia bawa saya keluar sekali. Tapi pada peringkat awalnya kami hanya tinggal di kampung. Di rumah ibu saya di Bagan Serai Perak. Bila kita duduk di kampung, masa tu macam Datuk tercari-cari apa dia nak buat. Tapi dalam tempoh tercari-cari itulah kami duduk saja. Duduk saja, goyang kaki, terror tak? Jadi dalam tempoh duduk saja tu orang berapa lama duduk saja? Setahun. Setahun Hebat Setahun duduk saja tak buat apa-apa. Dan saya pula sangat-sangat. Lepas tu saya pula dianugerahkan rezeki yang mengandung awal. Jadi macam mana nak pergi kerja. Tapi tak apalah, orang kata dipendekkan cerita. Disebabkan oleh kesempitan hidup, disebabkan oleh dah tak ada pendapatan yang tetap, yang orang kata yang boleh menjamin saya dan dia dalam kehidupan ini. Jadi terpaksa kita harus melakukan sesuatu. Jadi peristiwa kami ni macam-macam. Saya pernah dihalau daripada rumah disebabkan oleh duduk saja tadi goyang kaki. Rumah oleh keluarga? Ya, keluarga belah saya ni. Lepas tu, tapi orang kata kalau tak ada satu titik tolak yang berlaku dalam hidup kita ni, mungkin kita tak akan berubah. Betul. Jadi mungkin ceritanya macam agak tragis lah. Orang kata kena halau. Bunyinya macam kasar. Bunyinya macam wah ini sesuatu yang tak baik. Tetapi kalau tak ada benda-benda ni semua, mungkin kita juga tak akan berubah. Bermula dari situ, bila kita dah keluar, kita kena buat sesuatu. Nak tak nak, you kena cari sesuatu nasib. Jadi untuk pergi bekerja kembali dah tak ada dalam fikiran kita untuk kerja makan gaji pada ketika itu. So saya pula memang tak bekerja, dah mengandung, ada baby. Jadi Datuk kata apa sekali jadi pun kita mesti kena berusaha dengan cara nak berniaga sendiri. Tak kisah apa pun yang boleh kita menjual, boleh kita berniaga, kita berniaga. Jadi pengalaman saya berniaga ni sejak saya berkahwin, dia usia umur 21 tahun sebenarnya. Tapi masa tu belum secara serius sebab saya tak suka. Sebab saya bukan ada jiwa berniaga. Saya nak bekerja yang dulu impian saya nak jadi pramugari, nak jadi sekretari pakai cantik-cantik. Tapi bila dah berhenti kerja macam tu, tak nak suruh berniaga. Saya kata nak berniaga apa ni? Saya dulu pula malu. Kalau nak pergi menjual, orang tak beli mana, tak muka. Wah, macam tu kononnya kan. Betul tak? Saya bercakap benda ni jujur.
Tapi orang kata bila dalam, berbalik kepada cerita, bila dah dalam kesempitan hidup ni, dah tak ada pilihan, you kena juga cari susuk nasi, nak tak nak you buat juga. Jadi saya secara serius ni sejak tahun 2000, I think dah 2000 saya mula. Saya kahwin tahun 1998. Tahun 2000 saya serius tu tak 100% lagi, baru 50%. Selepas 2003 baru saya serius. Masa tu Aura Seri wujud. Sejak 2003 sehingga ke hari ini. Okay. Jadi boleh tak Datin kongsi daripada permulaan Aura Seri tu, daripada mana datang idea tu? Baik, sebenarnya ramai orang bercakap tentang kecantikan, sebab Aura Seri ni adalah salah satu produk kecantikan, tapi ramai orang membawa konsep kecantikan ini melalui cara pemutihan, skincare, kosmetik dan sebagainya. Kosmetik ni termasuk dalam kita kata makeup dan sebagainya. Tapi Aura Seri yang kami hasilkan ini, dia lain daripada yang lain, kerana ia adalah salah satu produk aromaterapi, pembersih aura. Sebab kita ni sebagai manusia, kita ada aura diri kita yang lagi satu yang orang tak boleh nampak dengan mata kasar. Sebab ini yang kita boleh rasa, ini adalah tubuh fizikal yang kita boleh pegang, yang di mana anggota-anggota badan kita ini hanya mengikut arahan apa yang kita sarankan, apa yang kita arahkan kepada body kita. Tapi kita sebenarnya ada lagi satu diri, iaitu aura, yang sentiasa mendampingi diri kita, yang ada bersama kita, dan dia akan menjadi salah satu perisai diri kita, pendinding diri kita. Aura ni yang akan protect diri kita, dan bila aura kita cantik, maka tubuh kita akan cantik. Jadi kita membawa konsep aura ini sebab kita pun belajar dalam bidang complementary medicine, iaitu orang kata rawatan alternatif. Salah satu cabangnya adalah belajar melalui aromaterapi, konsep aura. Jadi kita tengok di sini macam, oh, ini salah satu konsep yang sangat bagus untuk kita ketengahkan, untuk kita bawa dalam kecantikan. Jadi sebenarnya Aura Seri ini merupakan salah satu pencetus atau revolusi yang pertama yang bawa konsep kecantikan melalui aura. Cakap pasal aura ni kan, aura, orang nak tahu juga aura ni sebenarnya benda ni apa kan? Okey. Bagus soalan tu ya. Sebab macam saya katakan tadi, manusia ataupun apa sahaja benda hidup mempunyai aura. Aura ni adalah dalam bahasa sains dipanggil electromagnetic field. Gelombang diri kita yang berada di luar tubuh kita ni berbentuk warna-warna pelangi. Dia berbentuk air, wap air yang berada di sekeliling tubuh kita ni, dan ia menjadi perisai dan pendinding diri kita. Ada yang mengatakan dia sebagai karin, ada yang mengatakan dia sebagai diri kita lagi satu, dan pelbagai andaian. Tapi saintifiknya mengatakan bahawa dia adalah electromagnetic field, haba yang ada di luar diri kita ini yang berbentuk warna-warna air. Jadi dialah yang sentiasa memprotek diri kita, tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi aura ni dia bentuk 7 warna pelangi yang sangat cantik. Masa kita lahir tu dia cukup cantik sempurna, tapi bila kita semakin membesar, semakin dewasa, aura ini semakin warnanya berkurangan kalau kita tak jaga. Jadi sebab tu banyak orang cakap, kadang-kadang orang kata, kenapa dia ni cantik tapi tak ada serinya. Sebab mungkin aura, gelombang yang dipancarkan itu aura-aura yang mungkin negatif. Mungkin warnanya tak cantik. Jadi ramai orang kalau dia tak tahu nak menjaga auranya. Sebab tu dia macam tu, cantik nampak daripada luaran fizikal, tetapi rupanya pancaran gelombangnya tidak menarik. Kerana auranya tidak positif, kerana auranya tidak ada gelombang-gelombang yang laju. Dan aura ni juga kadang-kadang orang cakap dia juga boleh mengawal kita punya diri kita ni, protect kalau ada apa-apa luaran yang cuba nak mengganggu diri kita. Ibaratnya macam ada orang-orang yang negative energy, kita kan boleh rasa orang ni macam tak ngam dengan kita, orang ni macam tak okey dengan kita, tak boleh nak masuk. Sebab apa? Aura kita dah scan bahawa aura orang itu negatif. Tapi kalau kita tidak ada scanner, aura kita ni sangat lembab, sangat slow, banyak kebocoran, kita tak boleh nak scan orang lain punya aura, maka kita habis semua orang pun kita ambil. Last kali kita terima semua, kita absorb semua, kita yang lemah. Gitu. Okey, seronok cakap sama. Teruja ini. Okey, macam mana konsep melalui aromaterapi tu boleh memulihkan semula aura? Baik, okey. Di dalam Aura Seri, kami membawa konsep menggabungkan ketujuh pati bunga. Sebab aromaterapi Aura Seri terdiri daripada minyak pati bunga, 7 warna yang sama mewakili 7 warna gelombang aura manusia. Jadi konsep yang kita bawa hanya pakai melalui mandian ataupun sapuan luaran, boleh mengembalikan ke 7 gelombang aura kita.
Jadi bila aura kita cantik, sihat, maka tubuh fizikal kita akan jadi sihat dan cantik. Jadi konsep kita sangat simple. Melalui mandian, kalau kita lihat balik hari dulu, orang dulu mandi bunga. Itulah selalu kalau cakap, kau ni kena mandi bunga ni. Tapi kalau kita fikir, apa kaitan mandi bunga dengan apa yang kita mahukan? Betul tak? Tapi orang dulu mungkin tak boleh nak explain secara saintifik. Kenapa? Dia cuma cakap kata buat saja, jangan cakap banyak. Nak cepat jodoh mandi bunga contoh kan dulu-dulu. Lepas tu orang dulu kata kalau nak buang benda yang tak baik pun mandi bunga. Apa sebenarnya kena mengena? Tapi rupa 7 warna, 7 ya kan, mesti kena 7 warna bunga yang berlainan jenis. You kena mandi bawah cahaya bulan dah itu. Betul tak kalau kita ikutkan dulu kan? Tapi kenapa? Itulah. Rupa-rupanya sebab apa 7 bunga dan warna itu tadi adalah untuk mengembalikan semula gelombang aura kita. Jadi konsep aura seri ini dipermudahkan hanya diletakkan di dalam satu botol dan kita bawa untuk mandi. Mandi macam biasa sambil kita berniat yang positif. Sebab air adalah merupakan medium yang terbaik memerangkap segala apa yang kita niatkan. Air ni kalau kita baca bismillah dia jadi sangat bagus penawar. Kalau kita minum air tanpa ada baca bismillah dan sebagainya, air tu jadi air kosong biasalah. Ya, orang kata air tu pengalih yang baik kan? Ya, dia medium yang terbaik untuk apa yang kita niatkan dalam melalui air. Jadi betul lah bila kita mandi, kita niatkan apa yang kita nak. Cukup simple. Okey, itu dia macam mana. Macam Ini saya rasa tak bercukup 1 jam Masa cantik kan. Perempuan dengan kecantikan tu orang kata macam isi dengan kuku kan. Betul. Lepas ni nanti boleh belajar banyak daripada Datin lagi. Tapi kita dengar dulu lagu ini. Ini permintaan daripada Datin sendiri. Ya. Dia nak dengarkan lagu daripada filem Hindi ya. Yes. Asyik Tu Hi Ho. Ya. Jom dengarkan ni. Kita bercakap tentang wanita dan kecantikan. Okey, Datin nak kongsi sikit. Kalau tadi kita bercerita dengan Datin kata dia selain daripada usahawan, selain daripada personality TV, dia juga merupakan seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Saya kata, orang satu cakap kalau Datin suri rumah ni semua dia tak berfashion, tak mengemaskan diri dia kan. Alasan dia kat rumah ni banyak kerja, nak jaga anak lagi, lepas tu balik nak masak untuk suami balik nak suami. Jadi tak ada masa untuk nak tengok diri, memanjakan diri. Jadi tapi kalau kita tengok Datin bukan buat satu kerja. Datin bagi tahu tadi dia tak ada orang gaji Ya, betul. Betul je ya ke? Macam tak ada orang gaji kan. Tapi bila saya tanya dua PA dia dengan PA suami Datin kat sini, saya tanya dia cakap memang dia tak ada orang gaji. Jadi tetapi dia masih mengekalkan imej yang cantik macam seorang orang kata memang kalau suami tengok tinggal orang kata bodoh lah. Sorry, okay, mungkin nanti nak kongsi sikit ayat. Okey, memang soalan tu sangat bagus sebab kalau kita lihat dari segi orang kata secara fitrahnya, secara normalnya, secara orang kata logiknya, kalau suri rumah ni selalunya dia seorang yang sangat sibuk. Sibuk menguruskan, sebenarnya duduk rumah lagi banyak kerja tau daripada kita berada di luar. Jadi memang kebanyakan orang menganggap bahawa masa untuk diri sendiri tak ada. Tapi cuba kalau kita tukar sedikit persepsi itu bahawa walaupun kita sebagai seorang suri rumah, itu sebenarnya satu kerjaya tau. Kerjaya yang cukup mulia menjadi seorang suri rumah yang lagi tanggungjawabnya lebih besar daripada yang kita bekerja di luar. Dan lepas tu kalau kita rasa itu satu tanggungjawab yang bagus dan kalau kita mengubah sedikit bahawa sebagai seorang suri rumah juga harus ada etikanya sendiri. Harus juga cantik. Kalau mereka menanam sikap yang begitu, lama-kelamaan mereka akan boleh ikut. Tapi bagi saya sebagai seorang wanita dengan kecantikan, mana boleh dipisahkan. Macam irama dan lagu, macam isi dan kuku. Betul tak? Jadi bagi saya, walaupun saya bekerja di luar, memang orang cakap alah tak apalah nanti tu dia bekerja kat luar, dia jadi host TV, dia jadi usahawan, dia produk kecantikan, mestilah dia nak. Tak. Hari yang saya tak bekerja, hari yang saya tak melibatkan dengan aktiviti luar, saya hanya duduk di rumah tapi saya tetap juga nak bersiap. Kerana bagi saya itu telah menjadi rutin biasa saya. Lama-kelamaan dia sudah menjadi satu perkara wajib. Jadi mungkin setengah orang bila dia cakap kenapa dia tak perlu nak berhias diri, kerana mungkin dia tidak menjadikan ia biasa. Jadi bila dia buat, dia jadi pelik lah. Dia cakap, apa duduk rumah nak berbagai lipstick, bagai semua. Tak, salah tu sebenarnya. Kita kena tukar konsep. Sebab bagi saya cantik bukan untuk orang lain. Cantik untuk diri sendiri. Bila kita cantik, secara tak langsung, confident level, keyakinan diri itu akan terbit secara sendirinya. Bukan untuk orang lain. Kalau macam orang cakap, alah cantik lah. Orang tak tahu saya kat rumah tidur pun saya pakai lipstick.
Tu yang nak tanya tu. ada kita kadang-kadang kita baca tips-tips kan, dia cakap jangan tidur dengan memakai sebarang alat makeup sebab tak bagus. Sebab masa tidur tu lah kita nak detox dan sebagainya. Memang saya tak menafikan macam-macam andaian persepsi ya. Tapi bukankah kalau kita lihat pertama kita cakap kalau nak tidur kita pakai lipstick untuk siapa? Kalau kita dah berkahwin sasam untuk suami kita, betul tak? Jadi tak ada orang cakap oh cantik di luar je, bila di rumahnya dengan suami sendiri kan kita combine je kan tak bini aku ke orang lain kan, kalau kat luar ya je kan. Tak, tapi memang bagi saya kalau mungkin kita nak tidur, kita tak adalah saya tidur berbagai foundation, tidak lah. Tapi simple, tapi saya tak akan benarkan bibir saya kosong. Walaupun saya tak pakai lipstick, tapi bibir saya tak elok juga, tak adalah pula ada masalah. Dan saya akan pastikan nak tidur, saya akan pakai pakaian tidur yang betul. Kadang-kadang kita kena tahu sebagai seorang perempuan juga, sebab kita yang tak nak mencantikkan diri kita, lepas tu kita komplain orang lain. Betul. Sepatutnya kita kena buat diri kita dulu. Walaupun kita sebagai seorang suri rumah, tak apa, bangun pagi awal macam biasa tu, kenapa tak persiap dulu diri? Persiap diri dulu, lepas tu dah siap cantik-cantik, tak salah. Sekarang ni ada juga kosmetik yang boleh bawa solat dan sebagainya kan. Jadi tak ada masalah untuk kita kena cantik. Bila kita cantik, percayalah abemu nanti tak duduk diam lah. Tapi orang cakap kan, alah Datin tak apalah, Datin banyak duit kan. Betul, memang nak cantik ni nak kena keluar duit ni. Saya tak bagi duit. Saya sebenarnya nak tunggu tanya soalan ni tu lah. Sebab saya dulu masa tak ada duit, you ingat saya ada duit lah ni. Ya baru nak ada. Tu dia keluar dah selain utara dia. Saya sebenarnya dulu mana ada duit. Kalau nak ikutkan nak beli baju yang harga RM49 pun rasa tak boleh nak beli. Tapi saya tak pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk saya bergaya. Saya pernah juga pakai sebatang lipstick. Lipstick tu lah pipi merah, lipstick tu lah eyeshadow. Yang ada dulu tu. Betul. Saya pernah buat benda tu. Tapi yang penting saya nak benda tu. Memanglah nampak tak apa cantik, tak apalah. Yang penting I sendiri rasa I elok. I bukan nak tunjuk kat orang lain. Lepas tu pakaian sendiri pun saya pakai juga yang murah-murah, tak ada masalah. Dan macam dulu beli baju yang RM10, kalau seluar yang RM10, pandailah sesuai badan. Esok tak pakai dengan seluar ni, esok pakai dengan kain pula. Nak dengan tak nak aja. Selalunya yang boleh jadi kita ni kerana kita sendiri yang sentiasa memberi alasan kepada diri kita sendiri, maka akhirnya alasan itu bertukar kepada menjadi satu habit. Bila dah jadi habit, dah jadi sebati dalam diri, maka tak payah langsung. Cuma kalau kita ubah kata tak apa, jangan jadikan alasan wang lah, itulah, inilah sebagainya. Nak cantik ni, cik adik nak habang. Tak semestinya you nak kena pakai yang brand mahal baru ada kesan. Nak cantik ni tip dia, you kena ceria sentiasa je. Kena bayar tak? Tak. So masalah kita orang hari ni, urat saraf senyum dah problem. Duduk rumah pun sebab apa tadi, berbalik kepada soalan tadi, pasal dia rasa dia suri rumah, banyak kerja, dia tekanan, dia stres, nak senyum dah tak boleh dah. Mulakan pagi dia pun dah tak senyum. Sebab tip yang terbaik adalah setiap hari mulakan diri kita dengan senyum pada diri kita sendiri dulu. Baru rezeki murah. Ya, kalau rasa malu orang lain tengok, duduk dalam bilik air depan cermin, duduk seorang-seorang, bercakap gelak lah seorang-seorang. Tak ada siapa nak kata kat kita. Betul tak? Jadi benda-benda macam tu tak memerlukan duit. Lepas tu orang kata sebenarnya kita kena disiplin lah kot. Berbalik juga macam saya kata tadi, kena jadikan sebagai amalan. Bila jadikan amalan, jadi disiplin diri yang kita buat. Kalau cakap pasal disiplin, jangan kata suri rumah, tak suri rumah. Tak suri rumah pun tak boleh disiplin. Lepas tu orang kata, berbalik tadi, memang kita kena sentiasa ceria. Sebab bila kita ceria, energi kita jadi positif. Bila energi kita jadi positif, secara tak langsung, wajah kita, aura kita akan memancarkan gelombang-gelombang yang positif. Itulah ramai orang tak tahu. Jadi cerialah diri anda. Kenalah dengan My Suara FM. Sebab apa? Suara kita ni juga pun boleh main peranan memberi energi yang positif. Jadi mulakan senyuman dan memulakan suara-suara, ayat-ayat yang positif. Puji diri sendiri. Betul? Ramai orang sibuk puji orang lain. Hak diri sendiri komplain tak habis-habis. Kenapa? Sekali dia orang takut apa tau? Dia kata, dia tu duk shock sendiri, duk puji diri ya. Tak, memang kena shock sendiri. Nak tunggu orang puji kita bila tahun. Betul lah. Tak, betul. Ini tip. Ramai orang cakap kata, tak nak lah. Ramai orang cakap kata, alah. Itu confident level kita. Ya. Kalau tak percaya, cuba Irene buat dalam masa sebulan.
Hari-hari bangun tidur puji diri sendiri, you are. Selalu Betul selalu you. Tapi lately tak buat. Tadi selalu buat tu ni, lately tak buat ni, tak boleh ni. Dia rasa macam tercantik lah. Itu saya tak suka tu. Sebab ramai orang dia jadi confused sebab dia cakap dia nak cantik tapi dalaman dia tak yakin dia cantik. Sebenarnya dalam you kena yakin you cantik. Sebab ingat, kejadian manusia adalah kejadian yang paling sempurna Allah cipta. So kita kena rasa sangat proud dengan diri kita. Walau macam mana kita sekalipun, biar sengit ke, hidung tak mancung ke, kita jadi macam mana ke, but you must proud yourself. You kena bangga dengan diri you sendiri, maka you akan yakin. Rasa macam nak tambah time lagi. Tambah tak, kita habis pukul 5 ni. Ya, itu dengarkan dulu lagu ini daripada Taufik Batisa. Usah lepaskan My Suara FM, Citra Generasi Info. Okey, Natin. Tadi kita nak cakap pasal apa dah? Tengoklah, hilang dah ni. Kita tadi bercakap pasal aura, kita cakap pasal kecantikan, suri rumah ni. Mungkin Natin ada tips sikit. Natin ni anak dah 2 dah ni. Macam mana nak boleh badan slim lagi macam dara kelas. Dia. Okey, salah satunya sebab saya sendiri pun memang suka. Saya sendiri pun memang suka nak jadi macam ni. Dia kadang-kadang kalau orang paksa pun, tapi kalau kita tak suka pun tak jadi juga kan. Betul. Satu saya suka, dan kedua saya dapat pasangan yang sangat cerewet bab penampilan ni. Itu juga membantu sebenarnya. Jadi kepada wanita-wanita yang mendengar Suara FM ni yang sekarang ni, kalau dapat pasangan yang cerewet, jangan rasa macam tak puas hati. Jangan rasa beban, jangan rasa macam sangat terseksa. Sebenarnya anda beruntung kalau mendapat pasangan yang cerewet sebab mungkin dia nak anda cantik. Kadang-kadang kita suka apa ni, komen pakaian I lah, komen ini tak kena, ni tak kena. Itu bagus sebenarnya. Jadi saya dapat pasangan yang begitu. Dan yang seterusnya, sebab bagi saya orang kata kehidupan ini harus dinikmati. Jadi kita nikmati sebaik yang mungkin. Kecantikan ini adalah anugerah yang kita patut jaga. So kita kena jaga sebaik yang mungkin. Bagi saya semua wanita cantik. Sebab persepsi cantik ini tergantung kepada individu masing-masing. Kita tak boleh kata kalau cantik tu sebab lawa, sebab hidung dia mancung dia cantik. Mungkin ada orang yang hidung dia bulat cantik. Kan ada orang cakap kata mukanya bujur, itu dia katakan cantik. Tak, ada orang yang muka bulat tu comel. Jadi persepsi cantik ini tergantung kepada diri masing-masing. Kalau anda rasa cantiknya anda begitu, maka cantiklah begitu. Jadi macam saya rasa cantik itu memang harus kita pelihara, harus kita jaga. Kok mana pun kita nak jadi tua juga, betul. Kan? Macam saya kata tadi, awal tadi kan boleh cakap umur pasal 38 tahun, tapi saya sentiasa merasakan 25. Itu rasa kita. Orang nak kata apa, orang boleh cakap suka hati. Sebab ingat dalam hidup kita ni, kalau kita orang kata apa, tak hidup dipuji, tak mati dia keji. Jadi apa yang kita nakkan pasal orang cakap. Hari ni ramai orang dia gagal ataupun dia tak boleh nak berpenampilan menarik kerana dia ikut cakap orang. Dia dengar orang cakap. So, kena dengar suara hati sendiri. Jadi salah satu cara saya menjaga tadi, satu, saya memang sangat pentingkan kecantikan ini. Saya rasa sebab bila saya cantik, bila kita berpenampilan menarik, kita rasa confident. Bila kita confident, positif akan lahir, akan keluar. Tip dia apa lagi ya? Selain daripada ceria tadi, kena banyak ceria. Sebab anak saya pun dah besar tau. Anak saya 16 tahun tu sangat tinggi ya. Dua-dua lelaki pula tu. Bila lelaki ni faham-faham sendirilah dengan dia punya karakter yang ni. Dah lah saya tak ada orang gaji. Dah lah balik. Bayangkan dia keluar kat Feminin TV 1 ni. Meletup. Balik rumah saya lengan. Nak memegang penyapu pula. Kan ramai orang tak tahu benda-benda macam tu. Itu tips saya jaga kecantikan juga. Sebab saya kena balance. Hidup kita kena balance. Jangan kalau asyik jaga kecantikan sampai tak peduli benda lain langsung dah. Itu pun tak betul juga. Kalau kita kena balance, arti kata tadi, kita kena fokus kepada semua. Dan fikiran sebenarnya, mind is very important. Minda kita juga harus penting. Sebab banyak orang hari ni dia punya minda dah banyak berserabut, bercelaru, dan banyak isi-isi yang negatif. Macam mana nak jaga kecantikan, macam mana nak berpenampilan menarik, dan tip untuk orang nak menguruskan badan. Menguruskan badan. Ramai pendengar termasuk saya juga. Tak ada comel dah dia ni. Okey.
nak tahu tips nak kuruskan badan. Sebab semua orang kata selepas kita masuk masa kita remaja mungkin dulu, kebanyakan terjadi kepada semua orang lah saya rasa. Masa awal 20-an tu dia boleh lagi kontrol, tapi bila nak masuk ke dah nak dekat 30 tu kan macam tu, secara automatik badan dia akan naik pam macam mana tu kan. Okey, kalau nak cakap dulu pinggang saya pun 24 je. Oi, 24. Tapi belum kali 2 lah. Okey lagi. Okey lah tu. Sekarang 27, 28. Okey lah. Okey lah tu. Nak masuk 40 lah ni. Anak dara punya pinggang tu. Okey, bila fitrah wanita itu sendiri, kalau kita lihat tentang anatomi badan manusia pun, memang kita akan berubah daripada satu umur kepada satu umur. Sebab 20-an lain. Makanlah macam mana pun, kadang-kadang bila hormonnya, bila metabolismenya masih lagi stabil, masih lagi okey, tak apa, tak naik berat badan. Betul tak? Kadang-kadang kita cakap dulu. Lepas tu bila naik 30-an, mungkin cara hidup juga dah berubah. Persekitaran kita juga hari ini banyak main peranan juga. Makanan sekarang ini tak payah lagi dah susah-susah. Semua macam-macam benda yang membuatkan kita tengok semua benda kita nak. Kalau dulu mungkin tak banyak pilihan. Okey, itu faktor persekitaran. Kemudian juga mungkin disebabkan oleh orang kata tekanan hidup juga, menyebabkan ada orang bila dia stres, dia kata bila dia makan dia hilang stres. Ada juga orang yang macam tu kan. Tapi sebenarnya tergantung, tak kisah apa pun. As long dia makan, dia jangan ingat dia gemuk. Itu tipnya. Selalu bila dia makan, dia selalu cakap kata apa, oh tak boleh makan ni, makan sikit je nanti badan naik. Belum 44 hari dia cakap badan dia naik lah jadi. Serius. Sebab ramai orang hari ni dia nak kurus, tapi dia tak pernah yakin yang dia boleh kurus. Macam bagi saya, kalau dia nak kurus, tip yang pertama, kalau you makan ubat kurus sahaja tapi you tak yakin you boleh kurus juga, tak jadi. Jadi you kena yakin. Kalau you kata you kurus, you target mesti you turun dalam sebulan 2 kilo, you tak percaya, you praktis. Tapi you jangan langsung ada sedikit dalam mind you, boleh jadi ke? Iya ke? Betul ke? Penting tu. Itu kena belajar sebab ramai orang hari ni dia tak boleh selari. Pemikiran, hati, perbuatan tak sama. Jadi hasilnya tak dapat yang dia nak lah. Jadi lepas tu saya kata pemikiran juga kena bagus. Lepas tu kena juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pemakanan juga main peranan. Ramai orang juga hari ni makan pun, kita sekarang makan pun dah tak menentu. Breakfast macam mana, lunch dah macam mana, dinner kita dah macam mana kan, dah tak teratur. Jadi benda tu juga ada peranan. Sebab bila kita dah semakin berusia, kita kena tahu juga ilmu kena ada. Kita kena rajin juga mencari ilmu, tahu makan apa, makan. Tak salah lah kita buat. Macam nanti ada kontrol makan ke? Oh, you tak tahu kalau makan macam mana. I pantang tengok. Pantang tengok. Tapi I punya style, I punya cara, I takkan minum ketika makan. I akan, walaupun makanan tu pedas macam mana sekalipun, I takkan minum. Ini I cakap ni, tanyalah orang-orang dekat dengan saya, mereka tahu. Dan saya akan minum selepas sekurang-kurangnya 10 minit baru saya minum. Kemudian saya tak ambil minuman yang bergas. Saya tak ambil minuman yang manis. Saya memang tak minum manis langsung ke macam? Bohong kalau tak pernah langsung. Minum juga, tapi seminggu tu boleh kata 2-3 kali je kot saya ambil manis. Kalau nak ambil manis pun saya makan jus. Saya kalau minum jus, saya tak akan minum jus yang ada campur dengan air ataupun ais. Betul-betul jus aja. Lah ni kan senang. Tak payah buat sendiri pun. Beli je banyak lah, itulah ini dah. Kalau dah malas lah kan. Kalau rajin, buatlah sendiri kan. Lepas rumah tu beli je kan. Lepas tu minum air putih yang banyak. Sebab air putih tu leceh tu. Tapi tak apa. Walaupun kita tak boleh minum air putih, minum air yang berperisa, yang berwarna juga boleh. Tapi kena minum air yang banyak. Tapi tip untuk kurus, kena minum air lagi banyak lagi. Sebab bila minum air yang banyak, barulah mudah sistem penghadaman dan juga proses pembuangan toksik tu berlaku kalau kita minum air yang banyak. Banyak orang dia tak boleh minum air yang banyak, jadi tak macam mana nak mengeluarkan toksik. Itulah. Lepas ni bawa tong besar ni. Dia cakap satu hari satu botol. Satu botol tu kan. Ya Allah, satu cawan nak habis susah. Lepas ni jadikan rutin, letak kat situ, minum air yang banyak. Kalau tak pun makan buah lah, makan buah-buahan. Tapi macam saya kata tadi, yang paling saya rasa paling berkesan adalah memang kena sentiasa hidup ni ceria, berfikiran yang positif dan sentiasa bersangka baik. Maka hidup you akan rasa sangat terisi. Kalau you sentiasa menganggap bahawa
kebosanan yang sering melanda dalam diri, maka hidup akan jadi kosong. Semua benda tak kena. Ni kalau you bangun you dengan keceriaan, you, dalam rumah tangga kena banyak gurau senda tau. Saya dah 17 tahun. Alhamdulillah setakat hari ni dah 17 tahun. Tip saya sebab kalau nak cakap jangan kata 17 tahun. 7 bulan pun dah bosan. Betul tak kalau kita nak cakap? Sebab kita hari-hari tengok kau tu je. Sama lah. Tukar Lepas tu dia pula, pasangan pula, kita tak cakap pada kita cakap pada lelaki dan wanita tu sendiri, pasangan, suami dan juga isteri. Kena pandang yang peranan, kena pelbagaikan warna dalam rumah tangga. Kalau kita cakap tak ada bergaduh, bohong, tipu sangat dalam rumah tangga, tak ada. Sebenarnya gaduh tu lah lebih mengenali antara satu sama lain. Bila bergaduh pun manja. Kalau tak gaduh tak manja pun. Betul tak? I dalam rumah tangga kadang-kadang I panggil Datuk, I panggil aku hang. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang abang, kadang-kadang UI. Kita pelbagaikan warna. Lepas tu kita kena create sentiasa momen-momen yang bahagia dalam rumah tangga. Dan kena banyak style. Banyak style ni jangan benda yang sama. Kalau kita bosan tengok dia mesti bosan tengok kita. So kita kena pelbagai. Jadi peranan tu kita sebagai wanita kena banyak main peranan. Kena memberikan keceriaan. Kalau hari ni tak pernah bermakeup kat rumah ni, pendengar-pendengar Suara FM, wanita-wanita ni, jangan cuba, jangan lupa, jangan takut untuk mencuba, cuba makeup. Suami banyak ini cuba sambut dia dengan makeup. Tapi kadang hak suami tu pun dia suka bagi komen negatif sangat. Ni Cik nampak ni. Kalau dia komen bermakna dia alert. Ya awak muncul merah. Sebenarnya kalau dia tak komen lagi something wrong. Betul tak? Tanyalah pada orang lelaki. Sebab bila dia komen tu maknanya dia perasan perubahan pada diri kita. Kalau you bermakeup cantik, tiba-tiba dia tak komen, you lagi susah hati. Sebab dia ni tak nampak aku ke? Tapi bila dia komen, sebenarnya orang lelaki, kita ni orang perempuan pun kena faham juga lelaki ni macam mana. Dan lelaki pun kena faham. Sebab lelaki dengan wanita tak sama tau. Kalau dia dibelah tak sama sebenarnya. Jadi orang lelaki pun kena mengenali wanita macam mana dan wanita kena mengenali lelaki macam mana. Jadi kita ni, orang ni kalau dia komen tu maknanya dia okey lah tu. Cubalah buat. Memang ayat yang pertama, hang ni puan tebiat ke? Memanglah dah kahwin berpuluh tahun tak buat, tiba-tiba dia buat. Pasal dia tak biasa buat. Tapi kalau dia buat, you tak percaya. Kalau dia buat, esok dia akan tanya balik, hari ni tak make up kau? Betul. Kita kena berani sebab kita buat pun bukan untuk orang lain. Kita cantik pun pada mata dia. Dan kita cantik pun pada mata kita sendiri. Jadi kita jangan takut untuk kita mengubah penampilan diri. Bagi saya nak mengubah ni jangan terus drastik. Jangan terkejut pula terus tiba-tiba tak pernah macam ni, buat terus terkejut. Jangan. Berubah perlahan-lahan. Kalau hari ni tak pernah lagi berpakai pakaian yang warna-warni, biasa pakai satu color je duduk rumah kan. Baju kelawar, batik, baju rebung kedah kan. Lepas tu tak apa baju kelawar kan. Orang cakap baju kelawar tu duduk rumah. Cuba tukar, masih lagi sopan, pakai seluar dengan baju blouse. Tiba-tiba tukar. Saya skirt. Tak salah duduk rumah pakai skirt kan. Bukan nak keluar rumah kan. Pakai biar lelaki tengok awak ni tiba-tiba jadi madam. Barulah kena dengan Suara FM permaisuri. Sebab kita nak jadi permaisuri di rumah. Betul tak? Biar anak-anak tengok. Dan bila anak-anak tengok, anak-anak akan jadikan kita sebagai ikon. Bila dia tengok mak bapak bersiap, mak bapak menjaga penampilan diri, mak bapak happening, mak bapak sporting, dia akan bawa benda tu, budaya tu kat luar. Okey, kita dengar dulu lagu ini daripada Search Andai Ku Miliki Semalam di Suara FM. Saya mungkin kalau kita nak cakap, ramai lagi orang lain yang lebih jauh berpengalaman, yang lebih lama pengalaman berkahwin. Tapi mungkin dengan sedikit tips saya yang telah 17 tahun berkahwin ini, saya rasa apa yang boleh saya kongsikan kat sini, dalam setiap rumah tangga, pasangan itu sendiri masing-masing kena tahu peranan masing-masing. Sesuami kena tahu apa peranan dia sebagai seorang suami, isteri kena tahu apa peranan dia sebagai seorang isteri. Itu saya rasa kita tak perlu nak sentuh sangat sebab masing-masing faham. Jadi untuk mewujudkan suasana yang sentiasa harmoni dan romantis dalam rumah tangga ini, kita kena buat. Kita tak boleh tunggu dia jadi sendiri. Maksud saya tu kadang-kadang kita mengharapkan, selalunya yang perempuan harapkan lelaki, lelaki harapkan perempuan, belakang-pakat mengharap lah tak jadi apa pasal duk kata kenapa you tak mula, yang ni pun kenapa you tak mula, last sekali jadi bergaduh juga. Jadi kita jangan tunggu siapa nak mula. Kita mulakan. Kalau kita tahu lelaki yang jenis orang yang tak boleh nak memulakan sesuatu, sebagai seorang wanita kita mulakan. Kita kena mulakan, arti kata cari apa
kesukaan dia, cari apa yang dia paling minat, wujudkan benda tu. Yang paling simple, panggillah dengan panggilan-panggilan yang manja. Panggil. Mungkin ramai orang hari ni dah tak banyak sangat dah panggilan-panggilan manja sangat ni. Panggil nama je. Kalau berbelah kita cakap sorry kan kita cakap berbelah apa. Mak hang, pak hang. Tapi mungkin itu manja bagi mereka. Betul tak? Mungkin manja bagi mereka. Jadi macam kita kena banyakkan tunjukkan kasih sayang, ekspresi. Sebab bagi saya cinta bukan hanya sekadar kata-kata. Cinta harus dibuktikan. Dibuktikan arti kata, kalau kata cinta, tunjukkan apa yang you cinta. You suka dia bagaimana. Jadi kita perempuan kena wujudkan rasa menarik dan tertarik. Macam tadi kita cerita pada awal tadi lah, kena berpenampilan cantik di rumah, bermakeup sikit, sekali-sekali buat luar biasa yang tak pernah kita buat sebelum ini. Keluar pergi berdating berdua. Kena buat benda-benda macam tu. Kalau tak nanti kita bosan. Sebab dalam rumah tangga ni hari-hari benda yang sama, jadi bosan. Jadi kita kena pandai cari waktu yang berkualiti. Dia tak semestinya masa yang terlalu panjang tau. Kadang-kadang masa yang lama pun belum tentu boleh jadi kualiti. Masa yang sedikit juga pun pandai duduk berkomunikasi. Komunikasi penting dalam rumah tangga. Ramai orang hari ni bila bukan dalam rumah tangga juga, dalam hubungan apa-apa pun kan penting. betul, orang belum bercinta ni kadang-kadang bercinta 6 tahun, kahwin 6 hari je. Tahu tak apa. Pasal apa masa bercinta tu semua boleh tahan, bila dah kahwin baru. Sebab masa bercinta yang sebenar belum keluar. Bila dah berkahwin, orang kata tempoh 5 tahun yang pertama di dalam rumah tangga baru proses nak kenal sahaja. So jadi tip dia bagi mereka yang baru nak berkahwin ataupun yang belum berkahwin baru cadang dan yang dah berkahwin, kalau dalam tempoh 5 tahun yang pertama tu jangan kita cepat sangat melatah. Sebab kita kan baru nak mengenali pasangan, baru nak tahu sebab warna sebenar baru nak keluar. Betul. True color. Kalau sebelum ni orang cakap kata apa, bila berjalan boleh pegang tangan, bila sepak batu marah batu. 5 tahun yang pertama tu sepak batu kita kena maki. Betul. Tapi benda-benda ni kita kena sabar. Ilmu kena ada. Suami kena ada ilmu menjadi seorang suami, isteri kena ada ilmu menjadi seorang isteri. Lepas tu saya pula dengan style saya dengan Datuk, kadang-kadang kami suka buat style gila-gila. Gila-gila ni kadang-kadang buat benda yang orang tak biasa buat, duk melawak benda-benda macam ni. Jangan kita malu depan anak-anak. Sebagai ibu bapa, kalau kita rasa kita nak sayang suami kita, kita nak sayang isteri kita, tunjuk je depan anak-anak. Biar anak-anak tengok. Kan kalau satu tiba lalu-lalu rasa macam nak kiss dia, kiss saja. Kat rumah suami you bukan suruh buat kat khalayak ramai. Di depan anak-anak kena tunjukkan. Kemudian yang lain, kita kena, orang kata kalau kita ni bekerja, sekali-sekali cari masa kita makan bersama. Pi tengok wayang sekali, pi karaoke sekali, tak apa. Walaupun tak pernah nyanyi malu-malu pilih lagu ya kan. 10 kali pi dia ada lebih. Tak, sebab bila kita buat macam tu, kita dah rasa macam lagi banyak kita tahu tentang pasangan kita, dah tak ada rasa malu, tak rasa malu. Akhirnya kita semua benda kita berterus terang. Kemudian kita kena ada orang hari ni banyak masalah komunikasi juga kan. Kita kata macam kita cakap, jangan kata orang berkahwin tak berkahwin pun ada masalah komunikasi. Kemudian kita kena bertoleransi. Toleransi juga kena ada. Dan kita kena semai hari-hari kasih sayang tu. Setiap pagi kena cakap I love you. Tapi orang cakap kalau cakap hari-hari nanti dia dah jemu. Sopan macam orang kata tak ada value dah kan. Tak apa lah tu orang lain kata. Tak, sebab benda macam ni memang orang kata kadang-kadang orang cakap bila kita sentiasa cakap, benda tu bila kita sentiasa cakap dan tertanam dalam fikiran dia, secara tak langsung dia akan melakukan perbuatan tu. Sebab dia dah kata dia dah sayang, hari-hari dia cakap, tak salah pesan memesan. Sekali-sekali hantar SMS, yang I miss you so much. Oh, ni tiba-tiba hantar SMS lah, canggih kan, boleh hantar tiba-tiba hantar iPhone, WhatsApp hantar iPhone loh yang boleh kembang-kembang tu lah ni. Tak buat benda-benda yang macam tu kan. Jadi macam tu dah saya cakap, nak menempuh rumah tangga ni memanglah banyak cabaran dan dugaannya. Sebab orang kata paling perkara yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi kalau boleh ada sedikit-sedikit perselisihan faham dalam rumah tangga tu, kalau merajuk soalan lama sangat. Kan orang lelaki juga ni, tip juga ni, orang lelaki ni My Suara FM tolong dengar. Kalau lah ni
dah faham dah naluri sebagai seorang wanita, orang perempuan ni dia suka dimanja-manja. Orang perempuan ni dia suka perhatian. Betul. Jadi orang lelaki kalau dia tahu isteri dia tengah merajuk tu, pandai-pandai lah. Ucuk, janganlah buat tak faham. Tak suruh pun bagi coklat ke bagi bunga, tak payah, tak payah kos duit pun. Kita tegak je. Pergi tegak je kata, alah sayang cantik lah ni. Oh kembang bini, betul. Tapi Tak mau cakap punya cakap. yang bini marah tadi terus elok. Benda ni memang saya praktis. Kadang-kadang kita praktis macam-macam benda kan. Tapi kita yang kena wujudkan. Jangan kita tunggu perkara tu wujud sendiri. Takkan jadi dia wujud sendiri. Kita kena main peranan. Wah, tu. Ni tu yang saya nak kahwin. Mesti ramai nak kahwin lah. Tu yang saya nak kahwin. Ada. Syah, tu semua jodoh. Ya, tak apa. Jodoh, ajal, maut di tangan Tuhan. Tapi saya nak bagi tip kat you kalau rasa nak kahwin, ilmu penuh di dada. ilmu penuh di dada satu. Tip dia kena, sebab saya baru saja buat topik ni di Feminine, bercakap tentang jodoh. Adakah pilihan sendiri atau pihak ibu bapa itu lebih baik, dan kenapa jodoh hari ni semakin ramai orang lambat berkahwin. Dia sebenarnya kena mempromosikan diri baru jodoh mari. Kita buat promosi lah. Promosi kita eksklusif tak? Sebab kalau kita tak exposekan diri kita, macam mana orang nak tahu kita? Bukan bermakna kata kita pergi cari timba, bukan. Kalau kita dengan dunia kita je pergi ni mai dekat konti, balik rumah, mai kat konti, balik rumah, siapa nak kenal? Kata anak dara kena duduk kat rumah. Ni zaman dah lain. Anak dara hari ni pun dia semakin advance. Dia pun tahu jaga diri. Berbalik juga mesti kena ada jati diri, kena ada juga root yang betul, pegangan agama yang kuat. Pilih tang mana pun, insya-Allah okey. Lepas ni pergi expose lah. Lepas ni kita buat promosi lah. Dah pergi promosi. Kita buka My Suara Jodoh. Ya, My Suara Jodoh. I jadi dia punya panel, tengok sesuai tak? Okey lah, kurang-kurang nampak. Nampak tak? Okey lah, Datin. Dah hujung dah ni kan. Ish, kalau nak tarik handbrake pun sayang kan? Nak bosan tak boleh kan? Okay, mungkin ada pesanan terakhir daripada Datin untuk pendengar-pendengar kita di My Suara FM. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih dulu. Tadi tak ada nak ucap terima kasih. Ucap terima kasih kepada My Suara FM kerana sudi menjemput saya datang ke Ponti hari ini. Pengenalan yang sangat baik, dan saya mendoakan kepada My Suara FM agar terus berkembang Amin. dan mendapat jutaan pendengar. Amin. Jutaan pendengar, penonton pula, jutaan pendengar, dan akan membawakan lagi informasi yang lebih menarik lagi. Dan tips saya kepada semua pendengar-pendengar My Suara FM, jadilah wanita yang hebat. Jadilah wanita yang hebat di mata suami, jadilah wanita yang hebat pada diri sendiri. Dan sebagai seorang wanita, anda jangan perlu rasa takut untuk berubah, kerana hari ini kita bukan lagi duduk di zaman batu. Kita sekarang zaman batu nanti. Tak batu. Ni batu lain. Ni batu lain. Ni batu dulu lah gua. Yang semua takut. Dia kena hak dari buah. Ni kita ni batu lain, tu batu lain. Kita betulkan balik. Kita hari ni bukan lagi tinggal di dalam gua yang semua benda tak boleh. Semua benda itu tak boleh, ini tak boleh, itu takut, ini takut. Tak, kita kena berani mencuba dan kita kena menonjolkan diri kita. Dan saya rasa pada zaman hari ini wanita lebih ramai daripada lelaki. Jadi kalau kita tak berani untuk bersaing, kita akan ketinggalan. Jadi kalau anda rasa anda ingin mengubah hidup anda, maka ubahlah pemikiran anda dan ubahlah diri anda, pelihara aura anda, pastinya anda akan menjadi orang yang luar biasa. Itu dia. Padat. Okey, lepas ni mungkinlah kita boleh ambil sikit sebanyak tips-tips yang Datin berikan. Kalau tak sempat nak follow daripada awal tadi, jangan risau, kita ada buat rakaman. Oh ya ke? Okay, kita ada buat rakaman di YouTube. Nanti kita akan uploadkan di sana. Anda boleh tengok kembali. Yang tu boleh tengok dan boleh dengar. Boleh tengok berhati masa ekspresi ya Datin cakap tu. Bang, kalau boleh bila letak dalam YouTube tu, pastikan muka yang cantik je. Edit sikit bang, tajak. Edit tajak muka kamera 360 ya. Foto jenis kan? Foto jenis tak apa. Kena.
Terima kasih sekali lagi kepada My Suara FM. Selamat maju raya, all the best. Dan terima kasih kepada DJ yang sangat-sangat best dan ceria pada petang ini. Okey, dan kepada